وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi alhamdulillah malam yang berbahagia ini kita dapat bersama lagi untuk meneruskan agenda tarbiyah mingguan kita. Bersama kita yang kita hormati Presiden Prof. Ridwan, sebagai pengurusi syura, seluruh AJKP, wadah pusat, wadah negeri, wadah-wadah daerah, Salwa, dan seluruh yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita akan mendengar kupasan katanya sambungan daripada kitab Maqasid As-Salah karangan Syekh Izzuddin Abdul Salam yang akan disampaikan oleh Ustaz Nasir Maktab, yang tidak asing lagi kepada kita, yang sering kita jemput sebagai narasumber kepada beberapa isu berkaitan dengan isu agama kita. Dan Ustaz Nasir, seperti yang kita ketahui, adalah pensyarah kanan di Kolej Hikmah kita. Lama beliau di situ, dan bersama dengan Ustaz Siddiq Fadil sendiri banyak beliau dapat berkongsi pengalaman beliau, insya-Allah. Jadi beliau dah menyahut bersedia tadi, jadi kita buka ruang seluas-luasnya kepada beliau untuk membentangkan kepada kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Naim, sahabat saya, pada pimpinan wadah, Presiden wadah, Datuk Ahmad Azam, begitu juga pengurusi syura, pada pimpinan yang lain di pusat negeri, dan juga Salwa, sahabat-sahabat, akhwat-akhwat, para asatizah yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung pembacaan dan perbincangan kita daripada kitab Maqasidus Salah, yang hakikatnya merupakan sebuah risalah kecil yang tergabung dalam sebuah kitab yang berjudul Maqasidul Ibadat, yang telah dimaklumkan pada pertemuan yang lalu bahawa kitab Maqasidus Salah ini telah pun diterjemahkan kalau tak salah oleh sahabat kita juga, iaitu Al-Ustaz Marwan Bukhari, oleh Institut Maqasid Malaysia, kalau tak salah saya. Kita boleh dapatkan, mungkin ada antara sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun memperolehinya. Selain daripada itu, dalam kitab Maqasidus Salah, dalam kitab Maqasidul Ibadat itu terkandung juga kitab Maqasidus Shaum ataupun maqasid puasa yang telah diterbitkan oleh Institut Darul Ihsan, yang saya yakin rata-rata kita telah memilikinya. Selain itu juga ada Maqasidul Hajj, Maqasidul Hajj, iaitu maqasid haji yang tergabung dalam kitab Maqasid Salah yang juga telah diterjemahkan oleh saudara Marwan. Okey, sambungan daripada perbincangan kita yang lalu. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan, saya bacakan teks Arab dia dahulu, kemudian saya akan terjemahkanlah setakat yang termampu dik saya. Kata musannif, wa tartibu fadhailil ibadat yuratibu fawaidah, birutbi fawaidah. Maksudnya urutan fadilat setiap ibadat itu adalah menurut kepada urutan
faedahnya. Fa'azamul ibadat faidatan hiya afdalul ibadat. Maka ibadat yang paling agung sekali faedahnya ialah merupakan ibadat yang paling afdal atau ibadat yang paling mulia. Apakah dia ibadat yang paling mulia itu? Jelas Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, wa zalika ma'rifatullah azza wa jalla wal imanu alladhi huwa syartun fi kulli ibadah. Ibadat yang paling afdal itu, yang paling agung, ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman, yang merupakan syarat bagi setiap ibadah. Fa inna Allah la yurdihi ibadatu kafirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak redha baginya ibadat orang kafir. Wala yaqbalu lahu amalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima baginya sebarang amal. Fa inna sukhtahu alaihi sarmadun. Maka sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala ke atas orang kafir tadi adalah berlaku selama-lamanya. Sarmad ni maksudnya berlaku selama-lamanya. Wala yulhiquhu afun, dan sekali-kali tidak mendapat sebarang kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat orang-orang yang kafir ini tidak mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yushawwibhu ridha, dia tidak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasawwaru ma'a zalika qurbun, dan tidak tergambar beserta dengan kekufuran itu sebarang bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir walau macam mana dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa keimanannya maka itu tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walizalika qala, dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Surah Al-Maidah ayat 27. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Ayu allazina taqaul kufr. Maksud al-muttaqin kat situ iaitu orang-orang yang menjaga dirinya daripada kekufuran. Wa ma mana'ahum an yaqbalu minhum nafaqatihim illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Dan apa yang tidaklah perkara yang mencegah mereka daripada diterima amal ibadat mereka, daripada diterima segala nafkah ataupun sedekah mereka itu, melainkan lantaran mereka itu kufur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Jadi itu yang pertama sekali, asas kepada seluruh ibadah kita itu, pertama kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu awalul wajibati 'alal mukallaf, ataupun taklif pertama atas setiap kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman ini mesti ditegakkan di atas ilmu, mesti ditegakkan di atas hujah, mesti ditegakkan di atas dalil. Dan adalah berdosa sebenarnya kalau kita beriman secara taklid. Dalam kitab-kitab akidah menyatakan bahawa bagi mereka yang berkemampuan untuk belajar dan mencari dalil tentang Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mereka mencari dalil, setidak-tidaknya mendatangkan dalil yang ijmali ataupun dalil yang global. Dan bagi mereka yang berkemampuan, punya keupayaan untuk belajar tapi mereka tidak belajar berkaitan dengan akidah dan mereka hanya beriman secara taklid, maka keimanan mereka itu dikira berdosa besar. Kalau Al-Imam As-Sanusi rahmatullah alaih, pengarang kitab Ummul Barahin yang terkenal, menyebutkan, dia memegang pandangan yang lebih ketat lagi, sesiapa yang beriman secara taklid, makna secara ikut-ikutan dan tidak berusaha untuk mempelajarinya dengan benar, maka keimanannya itu tidak diterima. Itu pandangan beliau lah, pandangan yang minoriti. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan mereka yang berkemampuan belajar akidah, berkemampuan untuk mengusahakan dalil bagi iman mereka, tetapi mereka tidak belajar, sebaliknya lebih selesa untuk bertaklid dalam keimanan mereka, maka mereka dikira berdosa besar. Jadi ini jelas bahawa taklid dalam akidah itu tidak diterima dalam Islam. Dan disebutkan juga tadi bahawa beriman itu merupakan syarat
bagi seluruh ibadah. Maksudnya syarat diterimanya seluruh ibadah. Dan ini yang selalu kita baca dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maksudnya barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maksudnya masuk ke syurga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam syurga, maka syaratnya falyamal 'amalan salihan. Maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang soleh. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia tidak mensyirikkan Allah SWT dalam ibadatnya dengan sesuatu pun. Jadi yang dikendaki maksud nak masuk ke syurga, syarat pertama amal. Dan kemudian amal itu mestilah ditegakkan di atas iman atau di atas tauhid tadi. Dan bila disebut wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu taala dengan sesuatu pun, maka yang dikendaki dengan syirik di situ adalah dua aspek yang sedia kita ketahui, iaitu syirik yang nyata, syirik jali, syirik iaitu kita menyengutukan Allah Subhanahu taala, menyembah sesuatu selain Allah atau di samping Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil sebagai syirik yang nyata. Yang kedua ialah kita mensyirikkan Allah SWT secara tersembunyi, atau dipanggil syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Yang Nabi SAW nyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Perkara yang sangat aku bimbang menimpa diri kalian tu adalah syirik yang tersembunyi. Lalu sahabat Ridwanullah alaihim bertanya pada Rasulullah SAW, kerana para sahabat ni kalau syirik mereka jelas, mereka sudah tinggalkan perbuatan syirik lama dah. Dengan masuk Islam mereka dah tinggalkan perbuatan syirik. Tiba-tiba Nabi kata ada lagi syirik yang tersembunyi. Sahabat menuntut penjelasan. Maka Nabi SAW nyatakan ar-riya', iaitulah sifat pamer. Pamer ataupun riya', ada menunjuk-nunjuk atau melakukan suatu amal bukan kerana Allah, tu sebagai lawan daripada ikhlas. Dan ikhlas itu sendiri adalah merupakan syarat bagi ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat itu juga, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maksudnya barang siapa berharap untuk bertemu dengan Allah SWT, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Ini menafikan apa yang disebut sebagai sifat irja'. Irja' ni maksudnya dia meletakkan angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal. Dalam sejarah Islam ada satu golongan yang dipanggil golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini mengatakan bahawa melakukan dosa tidak memberikan sebarang mudarat kepada seorang mukmin selama dalam dirinya itu ada iman. Sebagaimana seorang kafir yang melakukan ketaatan, maka ketaatan itu tidak memberikan faedah kepada dirinya kerana kekufuran dia. Jadi pandangan itulah satu pandangan yang bid'ah. Kerana dalam Islam dia sangat menekankan selain daripada aspek iman, mesti juga ada aspek amal soleh. Jadi itu irja'. Apa yang dituntut daripada kita berdasarkan ayat Quran yang kita baca tadi, itu ialah raja'. Raja' ni maksudnya kita harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ni dalam mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala perlu menggandingkan apa yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf dengan khauf wa raja'. Khauf ni maksudnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada murkanya, takut kepada azabnya. Kemudian ada raja'. Raja' maksudnya harap kepada rahmat Allah, harap kepada pertolongan Allah SWT, harap kepada kasih sayang Allah SWT. Kerana dalam Al-Quran kita membaca Allah Ta'ala menyatakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru atau berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah dalam keadaan takut dan juga tama'. Tama' ni sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja' itu jangan disalahfahami dengan irja'. Kalau irja' tadi maknanya mengabaikan amal. Tapi raja' sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih, dia menyatakan ar-raja' ma qaranathu al-a'mal wa illa fahiya umniyah. Raja' ataupun harap kepada rahmat Allah itu mestilah disertai dengan amal. Wa illa fahiya umniyah. Kalau tidak, itu hanya semata-mata angan-angan. Jadi bila kita kata mengharap rahmat Allah,
ialah iman beserta amal. Jadi amal diterima dengan syarat terdapat iman di dalamnya berdasarkan banyak dalil-dalil, antaranya yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Kahfi. Begitu juga lantaran syirik, seluruh amal kita tu akan binasa, akan menjadi sia-sia. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sesungguhnya, kata Allah dalam surah Zumar, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada rasul-rasul, nabi-nabi sebelum daripada kamu, sekiranya dirimu mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, la yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amalmu itu akan binasa, maknanya akan habis. Ibarat macam kita lihat gunung daripada debu. Cuba bayangkan segunung debu. Dari jauh kita nampak macam memang ada kan, tapi bila ditiup angin maka seluruh debu itu berterbangan. Mana amal kita tu menjadi sia-sia lantaran pada syirik. Sebab itulah maka disebut kat sini iman tu juga satu bentuk ibadat. Jadi ibadat ni menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam, dia bukan semata-mata ibadat yang bersifat al-abdan, kaitan dengan badan, tapi ada banyak aspek ataupun banyak lagi jenis-jenis ibadat. Ada ibadat yang berkaitan dengan jiwa, dengan hati. Contohnya seperti keimanan tadi. Contohnya seperti harap kepada rahmat Allah. Contohnya ibadat yang berkaitan dengan hati, contohnya takut kepada Allah SWT. Contohnya tawakal, contohnya syukur, contohnya sabar. Dan banyak lagi ibadat-ibadat yang berkait dengan hati. Dipanggil al-a'mal al-qalbiyah. Al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan hati. Kalau tuan-tuan rujuk contohnya dalam kitab Fi Fiqhil Awlawiyat karangan Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, dalam tu dia ada bahas. Dia ada bahas, pertama dia kata bahawa amalan batin, makna al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan baik yang berkaitan dengan hati itu nilainya tu lebih besar dan lebih berat berbanding dengan amalan-amalan lahiriah. Kerana amalan-amalan lahiriah itu ditegakkan di atas amalan-amalan batin. Contohnya amalan batin tadi saya contohkan ikhlas. Jadi amalan kita tu bangun, yang zahir tu semua bangun atas ikhlas. Bangun atas harap pada Allah, bangun atas takut pada Allah dan seterusnya. Maka begitu juga kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bahagian yang lain, dia kata bahawa dosa-dosa yang bersifat batin, dosa-dosa batin itu jauh lebih berat berbanding dengan dosa-dosa zahir. Dosa-dosa zahir ni kita sedia maklumlah, minum arak, judi dan sebagainya. Tetapi di sana ada dosa-dosa batin, iaitulah contohnya riak, takabur, sifat-sifat mazmumah yang banyak kita bincangkan dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi sifat-sifat mazmumah itu adalah dosa-dosa batin yang besar, yang lebih berat kesannya dan impaknya yang menjatuhkan seseorang berbanding dengan dosa-dosa zahir. Jadi iman itu termasuk daripada al-a'mal al-qalbiyah, amalan batin. Kerana dalam takrif para ulama bila menyebut tentang iman, jadi iman ni dikata at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu ialah membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan. Kemudian diikuti dengan pengakuan dengan lisan, kemudian wal amalu bil jawarih, dan seterusnya diikuti dengan amal dengan anggota badan. Tapi asasnya ialah membenarkan dengan hati. Jadi membenarkan ni lawannya takzib. At-tasdiq lawannya tu takzib. Kalau tasdiq tu maksudnya membenarkan, kemudian at-tasdiq tu maksudnya adalah takzib maksudnya mendustakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, Tuan Haji Abdul Rahman ada tanya kat sini tentang qalb. Qalb ni kalau dalam bahasa Inggeris dia memang disebut heart, dan dalam bahasa Melayu sebenarnya jantung. Dan itu sebenarnya yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Cuma dalam masyarakat Melayu, mereka lebih senang untuk menyebut qalbun tadi tu dengan hati. Walaupun yang sebenarnya hati kalau kita lihat dari sudut fisiologi kita, itu letaknya di bahagian abdomen. Makna di atas perut, di bawah dada. Tapi Al-Quran sebenarnya bila sebut qalbu tu, qalbun tu sebenarnya merujuk kepada jantung. Jantung.
Jadi dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam Quran Allah Ta'ala sebut walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Akan tetapi orang-orang kafir itu yang buta ialah jantung-jantung mereka yang terdapat dalam sudur. Sudur ni sodrun, maksudnya dada. Jadi apa yang ada dalam dada? Yang ada dalam dada tu jantung. Jadi sebenarnya yang lebih tepat kalau kita nak terjemah tu jantung. Cuma untuk compromise lah, kita nak harmonize kan. Kenapa orang Melayu dia lebih suka menggunakan perkataan hati? Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa hati yang dimaksudkan oleh orang Melayu di situ bukan merujuk pada hati fizikal, bukan organ hati tu, tetapi merujuk kepada elemen spiritual bagi jantung. Jadi ini nak membezakan jantung dengan peranan fizikal dia dengan jantung dalam konteks spiritual. Jadi orang Melayu nak membezakan tu, ini dalam pendapat saya, maka digunakan perkataan hati. Wallahu ta'ala a'lam. Dan hari ini ada satu bidang sains, saya ingat dalam 3-4 dekad ni lah, yang dipanggil neurokardiologi. Itu boleh kita tengok neurokardiologi. Tadi Dr. Syahya pun ada bentangkan, Dr. Syahya Osman dia ada bentangkan tentang MAPIX di Kolej Darul Hikmah. Dia ada sebutlah ada beberapa perkara. Antaranya ada satu laman web kalau kita cek, dipanggil HeartMath. HeartMath. Heart tu jantung, kemudian math, maksudnya matematik jantung. Wallahu ta'ala alam. Tapi itu berkaitan dengan apa dipanggil satu bidang sains baru dipanggil neurokardiologi yang menyatakan dalam bidang tu bahawa jantung itu sebenarnya sumber ataupun permulaan pemikiran tu sebenarnya adalah daripada jantung, lalu daripada jantung tu ada electrical connection dengan otak. Dan ini sebenarnya adalah perbincangan klasik dalam tradisi Islam tu sendiri. Ada dalam kitab-kitab yang saya baca contohnya, dia jadi perdebatan di antara para ulama kita. Akal tu letaknya di mana? Jadi kita kena bezakan apa yang disebut sebagai otak dengan akal. Okey. Jadi cuma orang Melayu lebih suka sebut kalau otak tu maksudnya akal lah. Orang ni berotak maksudnya berakal. Tapi sebenarnya akal tu letaknya tu di mana? Jadi ada yang kata fi dimag, maksudnya di otak. Akal tu di otak. Tapi menariknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Malik rahimahullah berpandangan bahawa akal tu adalah cahaya yang berasal daripada jantung, qalbun, lalu dipancarkan ke otak. Jadi statement Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi itu sebenarnya telah mendahului penemuan pakar-pakar dalam bidang neurokardiologi tadi. Neuro tu neuron sistem lah, otak dan juga sistem saraf kita. Kemudian kardio tu kardiak, maksudnya jantung, bidang berkaitan dengan hubungan otak, neuron sistem dengan jantung. Jadi itu satu yang menariklah untuk kita kongsikan. Biarpun di sana ada yang dipanggil al-a'mal al-qalbiyah. Jadi ada amalan-amalan batin. Jadi salah satu daripada iman tu tadi saya dah sebutkan maksudnya ialah membenarkan dengan hati. Lawan membenarkan tu ialah mendustakan. Jadi iman di sini untuk kefahaman kita bersama, dia bukan semata-mata pengetahuan. Jadi al-iman bukan semata-mata makrifah. Sebab tu Imam Izzuddin bin Abdul Salam di sini dia membezakan. Dia sebut wazalika ma'rifatullah yang azza wa jalla wal iman. Mana yang demikian itu ibadat yang paling afdal tu ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Taala, dan kemudian iman. Iman mesti bangun atas makrifah. Jadi makrifah ataupun pengetahuan itu, beriman itu bukan semata-mata tahu Allah Taala tu Maha Esa. Tetapi iman tu ialah tahu dan membenarkan perkara keimanan yang kita tahu tadi. Kerana di sana ramai orang tahu. Contoh orang Yahudi. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang diutuskan, yang terakhir. Tahu. Mereka lebih kenal Rasulullah SAW lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak ada tasdiq. Maknanya tidak ada sifat membenarkan, sifat mengakui, sifat menerima Rasulullah SAW. Jadi pengetahuan mereka itu tidak dapat didefinisikan sebagai iman. Iblis contohnya. Iblis bukan dia tidak ada pengetahuan. Dia memiliki pengetahuan.
Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdialog dengan Allah Taala, dan bukan sekadar berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdebat pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdebat dia dengan Allah Taala. Bukan sekadar berdebat, menyalahkan pula keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana luar biasalah Iblis ni kalau dari sudut ilmu tadi. Kemudian dia bukan tak kenal para nabi, dia tahu para nabi. Dia hidup daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dia bertemu dengan semua nabi, 124,000 orang. Dia tahu risalah yang dibawa. Dia tahu kitab-kitab suci yang diturunkan. Dia bukan tak kenal malaikat, dia hidup bersama-sama dengan para malaikat. Dia bukan tak tahu syurga dan neraka, dia melihat syurga, tinggal di dalam syurga, dan dia juga pernah melihat neraka. Jadi iman bukan sekadar pengetahuan. Jadi iman ni dia mesti tasdik. Maksudnya membenarkan dengan hati, dan pembenaran itu mesti diikuti dengan taslim. Taslim ni maksudnya penyerahan diri kepada Allah. Baru disebutkan hanifam muslimah. Betul-betul murni menyerahkan diri secara total kepada Allah SWT. Penyerahan itu dibuktikan melalui al-a'mal as-salihah. Melalui amalan-amalan soleh. Baik, kan itulah maka iman, ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dan beriman kepadanya ini merupakan ibadat yang paling besar, kerana ia menjadi syarat bagi seluruh ibadah kepada Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala tidak menerima ibadat orang kafir lantaran tidak memiliki iman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memaafkan orang kafir di akhirat nanti lantaran dia tidak memiliki iman. Begitu juga dalam ayat Al-Quran yang tadi disebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah Ta'ala menerima dari amalan orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang menjaga diri mereka daripada kekufuran. Baik. Kemudian Imam Ibn Sudain mengatakan, faminal ibadati ma takhtassu faidatuhu bil mukallaf kas-shaumi wal haji wal umrati wal i'tikaf. ومنها ما يتعدى المكلف كالصدقات والكفارات وعلى قدر التعدي يكون الفضل. Maksudnya, dan di antara ibadat-ibadat itu ada ibadat yang terkhusus pada diri mukallaf itu sendiri. Maknanya keistimewaan faedah itu kembali pada diri mukallaf itu sendiri. Contohnya seperti puasa. Puasa tu akhirnya balik faedah tu pada diri individu mukallaf itu sendiri. Haji begitu juga, balik kepada diri mukallaf itu sendiri. Begitu juga umrah dan i'tikaf. Kemudian ada ibadat yang bukan saja berkait dengan diri mukallaf, tapi faedah tu kembali kepada selain daripada mukallaf, mana orang lain. Orang lain dapat faedah daripada ibadat dia. Contohnya seperti sedekah. Sedekah, kita dapat pahala lah bagi sedekah tu. Tapi manfaat sedekah tu balik kepada juga diperolehi oleh orang lain, iaitu penerima sedekah. Begitu juga kafarah. Kafarah tu, kalau kita lihat dalam kafarah tu, antara kafarah tu ialah seperti bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin dapat faedah daripada kafarah kita yang kita bayar kafarah tadi, ataupun membebaskan hamba. Jadi itu berkait dengan orang lain. Jadi faedah tu balik kepada hamba yang dibebaskan. Jadi itu contoh dia lah. Kemudian fakadzalika kitabus salawat afdalu ibadatil abdan ba'dal ma'rifah wal iman. Maka demikian juga kitabus salawat, maksud sini kitab kat sini bukan buku, tapi maksudnya ialah kefarduan sembahyang, adalah merupakan ibadat-ibadat badan yang paling afdal. Okey, ibadat-ibadat badan yang paling afdal itu adalah sembahyang. Kalau ma'rifatullah, mengenal Allah dan juga beriman tadi itu adalah ibadat paling afdal secara total. Tetapi dalam konteks ibadat badan, maka ibadat yang paling afdal menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam adalah sembahyang. Dan bila saya rujuk dalam kitab kitab Al-Qawaid Al-Kubra, ataupun juga dikenali dengan nama kitab Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam, karangan Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam juga, dia menyatakan bahawa Imam Syafi'i berpandangan begitu, iaitu wassalawatu 'inda Syafi'i rahimahullah afdalul ibadatil badaniyat. Dan salawat ni maksudnya solat fardu maupun sunat,
Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah adalah ibadat-ibadat badan yang paling afdal. Baik, kemudian kefarduan solat merupakan ibadat badan yang paling afdal sesudah daripada mengenal Allah Ta'ala dan beriman kepadanya. Lianna faidataha tanqasimu ila mukhtassatin bil musalli wa ila muta'alliqatin billahi wa rasulihi wa jami'i ahli iman. Kenapa ibadat sembahyang ni dianggap sebagai ibadat badan yang paling afdal? Kerana faedah sembahyang tadi dapat kita bahagikan kepada beberapa aspek. Pertama ialah faedah yang terkhusus kepada diri orang yang mendirikan sembahyang tadi. Kemudian ada faedah yang berkaitan dalam hubungannya dengan Allah SWT dan Rasulnya serta sekalian orang-orang yang beriman. Baik, fa'amma ta'alluquha bil musalli fama fiha min ad-du'a'i bil maslahatil ajilati wal ajilah wa tashrifuhu bil munajah hatta qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al musalli yunaji rabbahu. Okay. Maka adapun ta'alluq solat tu dengan hubung kait faedah solat tadi tu dengan diri orang yang mendirikan solat, musalli, maka di dalam solat tadi tu terkandung doa. Doa apa? Doa di mana kita meminta kepada Allah SWT maslahah. Maslahah makna kebaikan-kebaikan al-ajilah, kebaikan-kebaikan yang segera, iaitu kebaikan di dunia, wal ajilah, kebaikan-kebaikan yang akan datang, iaitu kebaikan-kebaikan akhirat. Dalam solat kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, masalah-masalah kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan juga seseorang yang bersolat itu dimuliakan dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan Al-Musalli yunaji Rabbah. Maksudnya seorang yang bersolat itu sebenarnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Baik, dalam hadis Nabi SAW ada dinyatakan, saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ni hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku telah membahagikan solat itu di antaraku dan di antara hambaku kepada dua bahagian. Aku telah bagikan solat itu kepada dua bahagian, antaraku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa iza qala al-abdu, maka apabila si hamba tadi berkata, makna membaca suratul Fatihah, apabila hambaku tu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sarwa alam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyahut, membalas dengan berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, bila hamba tadi berkata atau membaca ar-rahmanur rahim, maka Allah SWT berfirman sebagai balasan kepada bacaan hambanya tadi, asna alayya abdi wa idza asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, maka apabila hamba tadi membacakan pula maliki yaumiddin, maliki yaumiddin makna pemilik hari pembalasan, ataupun maliki yaumiddin menurut qiraat Warash maksudnya raja di hari pembalasan, qala, maka Allah Ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Wa qala marratan fawada ilayya abdi, dan Allah Ta'ala berkata sekali lagi, fawada ilayya abdi, maksudnya hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apabila si hamba tadi membacakan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sahaja
kami menyembah dan hanya kepadamu sahaja kami mohon pertolongan. Ataupun boleh kita kata, hanya kepadamu sahaja kami menjadi hamba dan hanya kepadamu sahaja kami mohon pertolongan. Maka Allah Ta'ala membalas dengan menjawab, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan juga hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, maka apabila si hamba tadi tu membaca, bila kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini bacaan tadi itu adalah satu doa, maksudnya, ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan kami jalan agamamu yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai ke atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka Allah Ta'ala membalas dengan menyatakan, haza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Bahagian ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Itu antara satu contoh bahawa apa yang Nabi SAW katakan tadi, al-musalli yunaji rabbah, seorang yang bersolat itu sebenarnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah bila kita bersolat seharusnya kita memberikan sepenuh tumpuan kita kepada solat kita tu. Kerana kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang meluahkan segala rasa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hasrat dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sentuh sikit berkaitan dengan hadis yang kita baca sebentar tadi tentang kelebihan suratul Fatihah, di mana dalam satu hadis disebutkan, anzalallahu azza wa jalla mi'atan wa arba'ata kutub. Allah Ta'ala telah menurunkan 104 kitab-kitab. Jama'a ilmuha fi arba'ah. Seluruh ilmu kitab-kitab tersebut dihimpunkan dalam 4 kitab utama. Wa hiya Taurah, iaitulah kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil, wal Zabur, kitab Zabur, wal Furqan, iaitu Al-Quran. Wa jama'a ilmal arba'ati fil Quran. Dan ilmu empat kitab besar tadi itu terhimpun seluruhnya dalam Al-Quran. Wa ilmul Quran fil mufassal. Ilmu Quran ni dalam surah-surah mufassal, kemudian ilmu mufassal fil Fatihah, dan seluruh ilmu surah-surah dalam mufassal itu, ilmu dan surah-surah mufassal itu terdapat di dalam suratul Fatihah. Wa ilmul Fatihah, adapun ilmu Fatihah itu semuanya terkandung dalam satu ayat dalam suratul Fatihah, iaitulah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sahaja kami menyembah dan hanya kepada engkau sahaja kami mohon pertolongan. Sebab itu mengapa Imam Izzuddin bin Abdissalam, nanti insya-Allah nanti kita akan baca, dia menyatakan bahawa tujuan sebenar solat ni disebut ialah tajdidul ahdu billah, tajdidul ahdi billah. Tujuan ataupun maksud tertinggi, maksuduhal a'zam, maksudnya objektif teragung bagi solat itu ialah memperbaharui janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah janji kita semasa di alam arwah, bila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada sekalian roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian seluruh arwah tu, termasuklah kita semua, menyatakan qalu bala syahidna, ya, bahkan ya Allah kami semua bersaksi. Jadi kita sudah memeterai perjanjian dengan Allah SWT, iaitu perjanjian mengesakan Allah Ta'ala. Jadi solat kita itu adalah satu proses memperbaharui perjanjian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam suratul Fatihah tadi, iaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sahaja kami menyembah dan hanya kepada engkau sahaja kami mohon pertolongan. Kemudian wa amma ta'alluquha billah, adapun kaitan solat tadi tu dengan Allah Subhanahu wa taala, fali annaha mustamilatun ala sana'i alaihi bi jami'i ma yumakkinul makhluqin as-sana' alaihi min jihtil ijmal. Kenapa di dalam solat tu secara menyeluruh mengandungi puji-pujian ke atas Allah Subhanahu wa taala, dengan segala bentuk puji-pujian yang dapat diucapkan oleh makhluk secara global lah, secara ijmal, secara ringkas.
Fa inna sana'a alaihi, maka sesungguhnya puji-pujian ke atas Allah Subhanahu taala tu imma bi isbati sifatil kamal allazi fahimna. Macam mana bentuk kita memuji Allah Subhanahu taala? Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, sama ada kata dia dengan kita menetapkan atau menegaskan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu taala sebagaimana yang telah kita fahami. Ataupun bentuk pujian kita kepada Allah SWT seperti kita au nafyun naqsi allazi alimna. Allazi alimna. Maksudnya kita menafikan sebarang bentuk kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita sedia ketahui. Au isbatu kamal, ataupun kita menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasalbu wara'a ma arafna. Maksudnya kita menafikan ataupun menidakkan segala kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah kita ketahui. Au bi isbati tafarruduhu bil kamal, ataupun kita menetapkan atau menegaskan bahawa Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengan kesempurnaan yang sempurna. Hanya dia sahaja yang maha sempurna. Yang allazi zakarnahu min jihati tafsil wal ijmal. Yang telah kita bincangkan sama ada dari sudut perincian maupun secara ringkas. Maksudnya, puji-pujian ni sama ada kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah ataupun menafikan kekurangan bagi Allah. Sebab tu kita sebut, bila kita sebut tasbih subhanallah, subhanallah, itu maksudnya maha suci Allah, artinya kita menafikan segala bentuk kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila kita sebut alhamdulillah, itu artinya kita menetapkan atau menegaskan, mengisbatkan seluruh kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kaitan solat dengan rasulnya, iaitu falima fiha minas salami alaihi wasyahadati lahu birisalah summa salati alaihi wa ala alihi. Adapun hubungan solat ataupun kaitan solat dengan rasulnya, kerana di dalamnya itu terkandung ucapan salam ke atas Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atasmu wahai nabi, dan serta rahmat Allah dan keberkatannya ke atasmu. Begitu juga di dalam solat tu ada yang disebut sebagai ada juga disebut syahadah kita dengan risalah Rasulullah SAW. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ada tasyahud dalam tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian summa salati alaihi wa ala alihi. Begitu juga dalam solat itu terdapat selawat kita ke atas Rasulullah SAW dan juga ke atas kaum keluarga Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya Imam Izzuddin bin Abdul Salam kata qala wa amma ta'alluquha bi jami' ibadihi al-mu'minin fa bi qawlihi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Maka adapun ta'alluq ataupun hubung kait solat tadi dengan seluruh kaum mukminin adalah berdasarkan kepada ucapan kita dalam tasyahud assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan juga ke atas sekalian hamba Allah yang soleh. Jadi ucapan itu sebenarnya menunjukkan suatu bentuk solidariti kita dengan sesama kaum mukminin. Kalau ucapan tasyahud, ucapan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebagai satu bentuk penisbahan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka begitu juga bila kita mengucapkan salam ke atas kaum mukminin, hamba-hamba Allah Taala yang soleh, itu sebagai suatu bentuk solidariti, kebersamaan kita dengan orang-orang soleh. Fa inna dzalika muta'alliqun bi kulli 'abdin salihin min ahli samawati wal ardi. Kenapa ucapan salam tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin tadi itu adalah berkait dengan seluruh hamba-hamba Allah Taala yang soleh dari kalangan penduduk langit dan penduduk bumi. Maknanya bukan hanya manusia, termasuk juga malaikat, termasuk juga jin dan apa sahaja yang disebut sebagai hamba-hamba Allah SWT yang soleh. Sebagaimana wa kadzalika akhbarna sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain. Sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada kita oleh sayyidil mursalin, penghulu sekalian rasul dan penutup sekalian nabi sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Wa li syarafiha wa fadliha wusifat bin nahyi 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerana kemuliaan solat dan keutamaannya, maka disifatkan solat itu dengan dapat mencegah daripada perbuatan
keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis salah, dan dirikanlah solah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan ada rahsia di sebalik penggunaan kalimat aqim. Aqim itu fi'il amar. Aqim maksudnya daripada kalimat iqamah, menegakkan, mendirikan. Dan dia bukan semata-mata addus solah, tunaikan solat, ataupun sallu, solatlah. Tetapi Allah Ta'ala memilih kalimat aqim. Aqim, dirikanlah. Qiyam. Ini menunjukkan kepada perlunya solat itu didirikan dengan penuh komitmen. Kerana bila kita nak menegakkan bangunan, kita perlu menegakkan tiang itu dengan kukuh. Barulah bangunan kita itu selamat untuk diduduki. Kita tak boleh main pacak-pacak aja. Macam kemah tu kita pacak-pacak saja, datang ribut akan terbang gitu saja. Macam itulah jaga solat yang boleh menjaga diri seorang individu daripada terjebak dalam perkara keji dan mungkar, ialah solat yang didirikan dengan betul, dengan mengambil kira aspek ritual, aspek spiritual, barulah kemudian akan terbit impak moral daripada solat kita tadi. Dan dalam kitab dalam kitab Qawaid Kubra, Imam Izzuddin bin Abdul Salam dia hurai dengan lebih panjang lagi. Kemudian Allah Ta'ala kaitkan solat ni dengan meningkatkan derajat, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 79. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan solat itu dengan dapat menghilangkan atau menghapuskan berbagai-bagai kesalahan. Takfirul khati'at wa raf'ud darajat wa takfir khati'at. Maknanya menghilangkan berbagai-bagai kesalahan. Contohnya disebutkan dalam surah Hud ayat 114. Wa maqsuduhal a'zam tajdidul ahdi billah. Adapun maksud solat yang teragung yang saya dah sebutkan tadi, tajdidul ahdi billah, iaitu kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad ishtamalat min a'malil qulubi wal alsuni wal jawarih fardan wa nadban ala ma lam yashtamil alaihi ghairuha. Dan solat itu terkandung di dalamnya, makna merangkumi di dalam solat, terangkum dalam solat itu amalan-amalan hati, amalan-amalan lidah, begitu juga amalan-amalan anggota, sama ada yang bersifat fardu maupun sunat, yang tidak terdapat dalam mana-mana ibadat yang lain. Wa naha fiha an a'malin wa aqwalin lam yanha anha fi ghairiha. Maknanya di dalam solat tadi ada amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang ditegah daripada kita melakukannya atau mengucapkannya di dalam solat, yang mana tidak berlaku dalam ibadat-ibadat lain. Contohnya dalam solat kita tak boleh bercakap saja-saja. Zaman Rasulullah SAW dahulu, awal-awal bila semayang ni, sahabat-sahabat dia berbual-bual kat belakang. Berbual-bual. Cerita tanya, macam mana pekerjaan hari ni, you apa khabar, sihat ke? Itu berlaku pada peringkat awal solat. Sehinggalah kemudian turun perintah Allah SWT menyatakan bahawa solat ini, maknanya tak boleh bercakap-cakap. Tak boleh bercakap. Maka semenjak itu adalah larangan bercakap-cakap. Tapi dalam ibadat lain, contohnya dalam tawaf kita boleh bercakap. Ataupun ketika sa'i contohnya kita boleh bercakap. Ketika berpuasa kita boleh bercakap. Tapi dalam solat kita tak boleh bercakap. Ada perbuatan-perbuatan tertentu dalam solat kita tak boleh buat. Jadi semua itu kata dia kullu zalika liyatawaffar al-mukallaf 'ala al-iqbal 'alaiha. Apa tujuan tu semua? Larangan-larangan tersebut tujuan dia ialah supaya si mukallaf tadi, mukallaf tu makna kita yang mendirikan solat tu betul-betul berhadap dan memberi tumpuan kepada solat. Kerana apa? Solat tu tujuan dia li'anna maqsudaha, kerana tujuan teragung dia tadi tajdidul ahdi billah, iaitu kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah. Jadi bila kita perbaharui perjanjian dengan Allah Ta'ala, kita buatlah sungguh-sungguh. Maknanya bukan sambil lewa, bukan macam tadilah, maknanya boleh bercakap-cakap dan sebagainya. Itu sebagai menunjukkan satu komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walizalika, saya nak tamatkan di sini, walizalika ju'ilat laha mawaqitun mutaqaribah. Kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi solat tu waktu-waktunya yang berdekatan. Pada waktu subuh, kemudian ada zuhur, asar, maghrib, isyak, dan kemudian diselangi pula mungkin dengan solat-solat sunat dan sebagainya.
li'alla yab'uda ahdul abdi bi zikrillah, supaya nama hamba tadi itu maknanya tidak jauh, maknanya dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Makna pada setiap kali kita melakukan solat, kita memperbaharui balik hubungan kita dan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mendirikan solat, kita balik komitmen kita kepada Islam, komitmen kita kepada iman, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat bagi mengingatiku. Dirikanlah solat bagi mengingatiku, dalam surah Taha ayat 14. Jadi saya ingat cukup sekadar tu pembentangan saya pada malam ini, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi insya-Allah. Terima kasih banyak pada Ustaz Nasir. Alhamdulillah banyak sebenarnya tajdid al-ilm, tajdid kefahaman, tajdid kepada penambahan ilmu, masya-Allah. Bab solat sahaja masih banyak perkara yang kita dapat pada malam ini. Bab solat yang kita dah amalkan puluhan tahun, hari ini sebahagiannya nampak jelas bagaimana falsafah yang ada di sebalik maqasid solat ini. Jadi Ustaz, ada soalan daripada Puan Marsufah berkaitan dengan tajdid al-ahad dengan Allah tu. Macam mana kata beliau, kita nak macam mana kita tak sedar, macam mana nak jawab persoalan ni? Okey, kenapa kita tidak ingat perjanjian kita dengan Allah itu? Bagaimana menjawab persoalan ni? Ya Ustaz, ini soalan pada Puan Masrufah. Sebenarnya kita ingat tapi dalam bentuk fitrah. Jadi fitrah bertuhan itu sebenarnya itu adalah kesan daripada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu dia punya satu fitrah yang dipanggil fitrah bertuhan, fitrah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila lahir ke dunia dia menjadi terlupa. Dia menjadi terlupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Taala tidak membiarkan manusia lupa. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pertama akal. Kemudian menjadikan dalam diri manusia ni panca indera, penglihatan, pendengaran, akal untuk berfikir. Kemudian diutuskan pula para rasul untuk memberikan peringatan. Kemudian diberikan pula kepada mereka kitab-kitab. Dan kemudian ada pula para ulama yang mewarisi para rasul untuk menyampaikan dakwahnya, para duat, para pendakwah yang menjalankan tugas, melanjutkan tugas para rasul. Jadi apa tujuan semua tu? Tujuan ialah untuk membangkitkan kesedaran atau memberikan awakening, kesedaran, ataupun kalau dalam istilah Paulo Freire dia panggil conscientization. Maksudnya nak membangkitkan kesedaran kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia tidak Allah Subhanahu wa taala ni dia tidak memaksa kita di dalam beragama, dalam beriman. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada manusia untuk beriman, dan kemudian Allah Taala berfirman faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang kehendaki maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang berkehendak maka silakan dia kufur. Akhirnya balik pada pilihan kita setelah didatangkan hujah. Dan banyak disebutkan, contohnya boleh tengok dalam kitab-kitab, contohnya kitab Ihya Ulumuddin ada disebutkan bahawa maksud al-fitrah tu merujuk kepada al-misaq. Misaq maksud perjanjian kita dengan Allah SWT. Makna fitrah tu adalah natijah ataupun kesan daripada misaq ataupun perjanjian kita dengan Allah Ta'ala di alam arwah. Bahkan tuan-tuan boleh tengok contohnya dalam buku Syekh Tahir bin Ashur iaitu Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Dalam tu ada disebutkan. Dan Ustaz Marwan Bukhari pun dia ada tulis satu artikel diterbitkan oleh Jauhar di AKK, Akademi Kajian Ketamadunan, berkaitan dengan konsep fitrah menurut Syekh Tahir bin Ashur. Ada disebutkan. Dan dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah tu dengan begitu panjang lebar disebut tentang konsep fitrah dan hubung kaitnya tadi tu dengan
dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat kitab Maqasidus Syariah tu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Dr. Tahir, Profesor Dr. Tahir Misawi daripada UIA. Dalam bahasa Melayu saya tak pasti, tapi dalam bahasa Inggeris boleh kita dapatkan. Itulah maksudnya. Wallahu taala. Masya-Allah. Kita buka lagi persoalan pada sahabat-sahabat dari ada 100 kehadiran malam ni, 100 lebih. Jadi kita buka ruang pada sahabat-sahabat yang ingin menyoal. Tadi ada siapa Haji yang tanya kitab rujukan Ustaz tu? Tadi dah saya sebut tadi. Kitab rujukan yang mana yang dimasukkan tu? Konsep fitrah ke? Tu kita tak tahu, dia sebut minta kitab rujukan ya. Ustaz sebut Ustaz ke? Yang kalau konsep fitrah tadi saya dah sebutkan tadi. Contohnya dalam taksir fi zilalil Quran pun boleh rujuk. Cari ayat berkaitan dengan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dalam surah Ar-Rum. Saya tak ingat ayat berapa. Dalam surah Ar-Rum tu ada. Kat situ cuba tengok taksir yang diberikan oleh Said Qutb dalam zilalil Quran. Ada huraian dia. Itu juga dalam kebanyakan taksir dia akan mengarah ke situ juga. Dan boleh rujuk kitab Tahir bin Ashur tadi. Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, ada satu tempat penting dibincang tentang fitrah tadi. Dan bagaimana hubungan maqasid syariah itu dengan fitrah. Dan hubungan fitrah itu dengan misab, perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana tanya Ustaz, apa nama Dr. Zakir Naik, dia jawab simple ya. Orang tanya soalan ni, dia kata kita di dalam dunia imtihan. Memang waktu periksa ni kita tak ingat. Tapi bila mati je, hatta ya'tiyakal yaqin. Waktu mati je, waktu tu baru sedar. Baru kita teringat balik, oh ada perjanjian kita dengan Allah dulu. Waktu periksa memang lupa. Orang masuk Dewan Periksa lupa macam-macam. Itu sesimpel apa yang dijawab oleh Dr. Zakir Naik. Okey, kita buka lagi ruang pada sahabat-sahabat lain sebelum kita mendengar ulasan sikit. Kita nak minta Ustaz bagi kesimpulan dalam 5 minit, kemudian kita akan serah pada Datuk Haji Ma'azam kita, Presiden, untuk memberi rumusan. Jadi kita buka sikit lagi ruang untuk sahabat-sahabat. Mungkin jelas penjelasan Ustaz tadi berkaitan maqasid solat, berkaitan dengan daripada awal tadi a'mal al-batiniyah dengan a'mal al-jawarih. Masya Allah, banyak benda yang kita dapat kongsi pada malam ni. Jadi jika tidak ada, kita mohon Ustaz beri sedikit rumusan dalam 5 minit. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik, sebagai rumusan saya nak rumuskan sedikit apa yang disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Kubra ataupun Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam, iaitu disebutkan dalam juzuk yang pertama terbitan Darul Qalam Dimashq, halaman 353 dan selanjutnya lah, secara umum saja. Jadi dalam solat ni, dan kita sebutkan tadi bahawa solat merupakan ibadat badan yang paling afdal kerana ia terkandung di dalamnya perbuatan maupun perkataan. Juga terdapat dalamnya khudu'. Khudu' ni maksudnya merendah diri kita kepada Allah. Jadi solat ni untuk mendatangkan kesan tanha anil fahsya'i wal munkar mesti dilakukan dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia di sebalik kita ucapkan pada setiap takbir, daripada takbiratul ihram kemudian diikuti dengan takbir intiqalat, semua tu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mana kita lenyapkan segala bentuk kebesaran sirna. Yang sirna ini kita hanya tetapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian khusyuk, kemudian meninggalkan berpaling yang zahir, maknanya berpaling badan daripada kiblat. Dan begitu juga meninggalkan berpaling batin, iaitu berpaling batin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam solat tu ada bacaan-bacaan Quran, yang mana ayat-ayat Quran tu perlulah dihayati makna-maknanya.
Kalau sekiranya kita jumpa ayat-ayat berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadirkan rasa takut di dalam bacaan itu. Kemudian ketika kita sampai kepada ayat yang berkaitan dengan janji baik Allah Taala, maka kita datangkan rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bila Allah Taala menyatakan tentang sifat-sifat Dia yang maha sempurna, maka kita cuba renungkan tentang sifat-sifat tersebut. Begitu juga bila Allah Taala sebut tentang tawakal, maka kita cuba hadirkan sifat tawakal dalam penghayatan bacaan tadi. Begitu juga bila disebutkan tentang berbagai-bagai perkara tentang Allah Taala, tentang ayat-ayat menuntut kita merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ketika solat itu kita rasakan malu kita di hadapan Allah SWT. Mana-mana ayat yang berkaitan dengan pengagungan, maka kita agungkan Allah Ta'ala saat membaca. Dan begitulah seluruhnya. Dan dengan penghayatan tersebut, dengan menghadirkan tadabbur kita ketika solat tadi, sama ada ketika membaca atau mendengar bacaan imam tadi, maka solat yang macam inilah yang kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang dapat mencegah seorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Maknanya solat yang membangkitkan ke batin kita, roh kita tu supaya betul-betul taat kepada Allah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Nasir yang memberi pencerahan kepada kita, mengingatkan bila Ustaz buat rumusan tadi, teringat semayang di Tanah Arab lah, semayang Masjidil Haram. Sebelah-sebelah kita ni orang Arab, mereka berinteraksi dengan bacaan Al-Quran, bereaksi, menjawab persoalan. Macam Rasulullah ketika mana ayat pertama, ayat mula-mula surah Ar-Rahman diturunkan tu dibaca kepada jin dulu. Jin menjawab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi jin jawab, ma kadzabna bi alaika ya Rabb. Tapi bila dibaca kepada para sahabat tidak menjawab. Lalu Rasulullah kata, kamu tidak lebih faham daripada jin. Jin menjawab, berinteraksi dengan ayat ketika dibaca. Begitulah para sahabat, para ulama, para orang yang tadabbur tentang solat ini, mereka memang berinteraksi dengan ayat. Sebab itu solat mereka hadir dengan perasaan, hadir dengan kekhusyukan. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Nasir yang membentang pada kita, memberi kefahaman, mendekatkan kita dengan amalan solat yang sedang kita lakukan pada hari ini.